Bismillahirrahmanirrahim. Mana-mana masih berada di perjalanan masjid, kita masuk ke dalam. Bapa yang sudah masuk, insyaAllah kita akan mulakan sebentar lagi. Cuma sedikit maaf, saya nak ikhlas sikit. Live kita hari ini ada di Facebook dan juga TikTok. Page dia Baba Ghazali. Jadi siapa ada kesempatan minta like page tersebut dan sharekanlah program kebaikan kita ini supaya sampai pada orang lain juga, insyaAllah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ويجب على كل مكلف شرعا dan wajib di atas tiap-tiap mukallaf pada syarak wajib ayya'rifa ma oleh bahawa mengenal ia, mengetahui ia akan barang, akan perkara yang yajibu, yang wajib ia ma fi haqqi maulana, pada hak Tuhan kita Jalla wa Azza. Pada hak di sini dengan makna zat, fi haqqi maulana ay fi zati maulana, pada zat Tuhan kita Jalla wa Azza. Yakni barang yang wajib di sini itu sifat yang wajib bagi Tuhan, wajib akli, sifat hak tentu berlaku, tentu ada pada Allah. Itu cara kita kenal Allah. Ijma' ulama tidak ada khilaf, kata awwalu wajibin, awal-awal yang wajib ala kulli mukallaf, di atas tiap-tiap mukallaf, ma'rifatullah, ialah kenal Allah. Kataan tu bukan hadis Nabi. Kebiasaan kalau kita dengar dulu, kata sepeda Rasulullah, awwalu wajibin ala kulli mukallafin ma'rifatullah, awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama ialah kenal Allah. Itu bukan hadis Nabi, bukan perkataan Nabi. Ada setengah dia bangsa kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Hakikatnya itu hukum agama yang diijma' di atasnya, hukum syarak ulama ijma', kata awwaluddin, awal-awal agama ma'rifatullah, kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenal Allah tak seperti kenal makhluk Allah. Kerana kita tak boleh tahu hakikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kenal dengan tahu hakikat, orang tu jahil nama dia, bukan kenal dak.
nama dia jahil dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu tak kenal Allah. Maka hakikat kenal Allah yang sebenar ialah mengetahui, mengenali sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenal sifat-sifat hak wajib, hak tentu, hak kita kata mala yutasawwaru fil aqli adamu, terkena hak tu. Wa ma yastahil, dan kena barang yang mustahil, perkara hak mustahil di atas Allah Subhanahu wa taala. Sifat hak tak boleh berlaku pada Allah. Wa ma yajuz, dan sifat barang yang harus, yang boleh berlaku pada Allah. Kena tiga ni baru kena kena Allah, atau kata kena hukum akal, kena hukum sifat Allah. Hak mana hak panggil hukum wujub, hak mana hak hukum mustahil, hak mana hukum harus. Nama tu baru kena Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalik, dan seperti demikian, yajibu alaihi, wajib atasnya kulli mukallaf ay ya'rifa mithla dzalika, bahawa mengetahui akan seumpama demikian itu, fi haqqir rusuli, pada hak segala rasul alaihi wassalatu wassalam. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus bagi rasul kita kena kenal juga. Kita kena tahu. Kalau kita tak tahu, kita tak kenal rasul. Tak sempurna kita beriman dengan rasul. Sedangkan kita kena beriman, rukun iman kita, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kita kena beriman dengan segala rasul. Di antara kita beriman dengan segala rasul, kita kena kenal sifat-sifat rasul Allah. Semua sifat rasul, semua rasul tu apa sifat wajib bagi dia. Fa mimma yajibu li maulana, maka setengah, nama min litab'id, sebahagian daripada barang yang wajib, ia barang li maulana, bagi Tuhan kita. Maulana iaitu makna Tuhan, tuan kita. Sayyid, asal maula mana sayyid, pengulu, tua yang duk mengatur pekerjaan kita. Setengah daripada sifat yang wajib bagi Tuhan kita Jalla wa Azza, 20 nasifatan, ialah 20 sifat. Ini setengah, sebahagian daripada hak wajib. Cuma kita belajar di dalam kitab kita Ahli Sunnah, di mana-mana kitab pun, kitab hak mu'tamad, hak mu'tabar, dia buat ayat beginilah. Sebahagian, yakni setengah daripada sifat wajib 20. Kerja tidak amanah, ilmu yang tidak amanah, iaitu ilmu daripada mujassimah, salafiyah, dia kata sesak belajar sifat 20. Salah satu daripada sesaknya, dia kata dia sifat wajib bagi Allah 20 sahaja. Itu tidak ada amanah, tidak ada thiqah, rekaan dia. Dia buat reka saja. Tidak ada di dalam ajaran Ahli Sunnah menghasarkan kata sifat wajib bagi Allah 20 saja, tak ada. Tak ada di mana-mana sumber, tak ada. Sumber kita mimma. Apa mimma? Min, nama min litab'id, min memberi arti makna sebahagian. Bahasa Melayu kata setengah. Setengah dengan mana bukan setengah makna separuh, setengah-setengah, akar dua. Maksud akar dua, kalau setengah tu makna separuh, 50-50. Ini tak, setengah-setengah makna banyak lagi. Yang lain pada 20 tu ada banyak lagi, ada lagi. Hak ni sebahagian daripada sifat yang wajib yang kita kena tahu hak ni. Kalau tak tahu hak ni, tak panggil orang tu beriman,
Tak panggil orang tu kenal Allah Subhanahu wa taala. Ini hak jadi pokok di dalam beriman kepada Allah. Dalam Quran dan hadis dia kata iman dengan Allah saja. Seperti di dalam hadis Jibril, Jibril tanya Nabi tentang iman, Nabi jawab kata antu'mina billah. Iman ialah engkau percaya, engkau tasdik, engkau terima dengan Allah. Itu dia panggil ijmal. Nama dia bahasa Arab, bahasa surat, bahasa kitab panggil ijmal. Apa ijmal? Yang tak terai lagi. Beriman dengan Allah, terima dengan Allah. Apa arti terima dengan Allah? Tak faham tu. Tak faham lagi, luah dia. Beriman dengan Allah, asal makna beriman bahasa Arab panggil tasdik, makna terima di dalam hati, percaya di dalam hati, okey di dalam hati. Dalam hati kata okey dengan Allah. Okey apa? Ada. Itu luah. Maknanya bila nak bayankan ijmal itu, ni, iaitu kita okey dengan sifat 20. Itu salah satu pada cara beriman. Mana? Okey dengan ada Allah. Tak tolak dalam kita, tak tolak Allah. Apa nak ada kat mana, mari kat mana ada Allah. Itu nama dia ingkar, itu nama kufur. Kalau kata Allah ada, ya aku terima. Allah nak kata tak ada, tak boleh, mesti ada dia. Itu nama dia kita beriman dengan Allah. Itu sifat 20. Beriman dengan sifat 20 artinya satu daripada cara beriman dengan Allah. Maka tetaplah bila beriman kita maklum pertama-tama kali kita beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan rasul, beriman dengan kitab tu, beriman dengan kewujudan dia tu dululah, tu hak pertama kali. Kalau tak ada kata beriman dengan wujud dia, tak nama beriman, tak ada dah yang lainnya. Tu kata beriman dengan Allah, beriman dengan wujudnya Allah, dengan ada Allah tu macam mana? Itu seterusnya nanti kita sambung belakang. Fa mimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan wa hiya, dan iaitu 20 ni al wujud wal qidamu. Wujud, Melayu kata wujud ada. Wujud dia dalam bahasa Melayu makna ada kala dia dalam bahasa Melayu juga, bahasa Arab kata wujud juga, tapi bukan ada. Wujud makna subut, makna sabit, makna berlaku. Tak ada kali dia berlaku, seperti terbalik pokok kayu, putus, pecah, patah. Itu nama dia perkara tu perkara sabit, perkara berlaku. Kalau kata langit, bumi, air, angin, nama dia perkara tu maujud, sifat dengan ada. Perkara tu dua. Perkara hak sabit, ada kala sabit saja, sungguh saja, tak ada. Ada kala sabit sampai pada peringkat ada. Maka Allah ni ada. Bersifat dengan wujud, bersifat dengan ada. Wal qidamu, dan yang kedua qidam, diterjemah bahasa Melayu kata sedia. Hakikat dia, diri sedia sungguh, iaitu adamul awwaliyah, tidak ada permulaan baginya, tidak ada mula, tidak ada tarikh lahir, tarikh wujud dia tak ada. Dia wujud. Kalau kosta hundur ke belakang tak jumpa dengan tak ada. Hari ni Allah ada ke tak ada? Ada. Kemarin ada ke tak ada? Ada. Kemarin dulu, kemarin tak bertemu lah. Itu makna sedia nama dia. Ada dia, tidak ada awal. Adapun kita kosta tak banyak hari jumpa dengan tak ada kita. Kemarin ada, kemarin dulu ada, kemarin seorang lagi tu tak ada dah, temu dengan tak ada kita. Macam ni tiap-tiap perkara ada, pergi hubung, pergi sambung, kalau tak ada, nama dia bahru, perkara bahru. Qidam ni lawan bahru. Allah bukan bahru, bukan baru ada.
Dia bukan bermula dengan tak ada. Kita bermula dengan tak ada. Sambung ada kita bersambung dengan tak ada. Ada Allah, ia tak bersambung dengan tak ada. Tak bersambung dengan tak ada, belum ada, itu nama qidam. Bila ada dia ni, tak ada tak sambung juga. Tak ada sambung lepas ada dia. Kalau sambung tak ada selepas ada, nama dia fana, binasa. Tak sambung oleh tak ada selepas ada ni, nama dia baqa, kekal. Dia tak ternapi akhir, ternapi hilang selepas ada dia. Ada dia ni tak jumpa dengan hilang. Itu nama wajibul wujud, nama dia. Yang ada dia mesti tak terima sebelah tak ada. Kama dia soalan hak mengelirukan. Sahabat belajar ke sifat wujud qidam ni? Tu soalan. Daripada orang yang bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah dan orang alim tak ada pertikai masalah ni. Tak ada pertikai. Kita boleh jawab, tak boleh jawab, kita kembali kat situ cukup lah. Tak ada siapa pertikai, tak ada ulama pertikaikan. Dia panggil ijma' ulama dah. Itu kerana mereka kena virus, kena terpengaruh, kena virus. Kata tiap-tiap perkara yang tak ada pada masa Nabi, tak ada pada masa sahabat, bid'ah dalalah. Kena virus tu lah. Virus definisi bid'ah tu. Mari soal lah. Nabi ajar ke tak sifat wujud? Nabi ajar ke sifat qidam? Kalau kita jawab, nak jawab macam mana kalau soalan tu kita? Pening kat kitanya. Kalau tanya hak lain pun kita pun tak tahu juga. Kita bukan kelas untuk menjawab, kita bukan kelas untuk mengambil dalil hak sungguh pun. Tak usah tanya sifat wujud qidam, tanya hak kita ada buat seperti sembahyang. Nabi ajar kau semaya rukun semaya 13. Tak tahu juga kita pun. Rukun semaya 18, rukun semaya 17. Tak tahu kita pun. Tak tahu juga. Sebab kita kelas taklid, kelas kita. Jangan kita duduk di kelas mujtahid. Kita kelas lain, kita duduk di kelas lain, tak betul. Itu takabur nama dia. Jahil lah kita kalau kita tak kenal diri kita. Kena kenal diri kita. Ya, kita boleh jawab dua. Satunya, memang kita aku Rasulullah tak ajar kata Allah bersifat dengan wujud. Quran tak sebut kata Allah bersifat dengan wujud, Allah bersifat dengan baqa, Allah bersifat dengan qidam. Dia tak ajar lagu tu. Tapi kita nak soal balik, adakah Rasulullah dan sahabat tak tahu tentangnya wujudullah, qidam Allah, baqa Allah? Itu nak tanya situ. Sahabat dan Rasulullah tak tahu ke, dan Rasulullah tak ajar ke tajuk wujudullah? Tanya situ. Lafaz wujud, lafaz qidam, lafaz baqa itu memang qadar kita, ilmu kita, jahil kita ni kita tak jumpa, kita nafilah dulu, kita begitu dulu buat. Tapi adakah Rasulullah dia tak menyampai tajuk wujudullah? Sahabat tak menyampai, tak faham tajuk wujudullah, qidamullah, baqaullah? Tanya situ. Nak jawab macam mana? Kita tolong jawab lah. Kita tolong jawab. Kita dia buat gitulah. Memang hal tu sudah maklum. Rasulullah sepanjang dakwah dia, khususnya permulaan dakwah dia, nak menyambit wujudullah lah. Tak ada. Sebab la ilaha illallah tu apa dia? La ilaha, tidak ada Tuhan.
illallah malaikat Allah. Malaikat Allah tak ada ke malaikat Allah ada? Bila tak ada Tuhan lain pada Allah, tidak ada Tuhan, malaikat Allah, Allah ada. Nak menyabit ada Allah itulah. Ketuhanan tu sabit bagi Allah. Itu maklum dah dia bagi. Orang kafir dia menafi kewujudan Allah. Sebahagian daripada orang kafir dia nafi. Sebahagian daripada kafir, sebahagian yang kecil sangat-sangat, ada juga dia mengaku dengan adanya Allah. Ada, tapi sangat-sangat kecil. Tak jadi masyhur-masyhurnya dia nafi adanya Allah Subhanahu wa taala. Tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan Rabbul Alamin. Dia tak mengaku ada Tuhan, mengatakan alam orang kafir. Itu Rasulullah mari dakwah suruh mengaku Allah lah Tuhan yang Rabbul Alamin. Itu menyabitkan wujudullah dengan secara dengan secara zahir, dengan secara terang-terang. Cumanya lapan wujud tak payah sebut dah lah. Dia ada dalam tu. Semacam kita kalau kita belajar di dalam fiqh ke, belajar di dalam hadis ke, Nabi tak sebut hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis maudhu', tak ada. Tak ada. Tapi Rasulullah yang bercakap, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu ada nama macam tu, nama hadis makzub, hadis maudhu'. Ada Quran kata in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hak tu kalau orang fasik kau ya hadis tak leh nak terima, kerana kena kita cari keterangan dulu betul ke tak betul hak dia cerita. Hak dia cerita tak leh terima. Nama hadis tu hadis tak boleh terima. Kaedah dia tu, tajuk dia tu dicerita oleh Al-Quran, dicerita oleh hadis. Tu kita kena faham kat situ. Nama betul-betul tu tak mesti. Kerana kita nak menyampai cara tabligh, cara nak tabligh, nak menyampai ni boleh nak menyampai mana-mana bentuk. Kalau kita tak kata Allah bersifat dengan wujud, kita nak tukar yang lain boleh. Carilah ayat lain, tak ada masalah. Orang tak percaya kata ada Allah, apa kita nak bagi tahu pada dia, kita nak kata macam mana? Nak kata macam mana? Kena ayat tahu Allah, tak boleh kata ada, nak kata macam mana? Nak cari ayat. Maka kita cari ayat tak ada dah lah. Ulama kita habis nak cari macam mana. Bahasa Arab kata wujud, bahasa Melayu kata ada. Gitu je lah. Apa kalau tak terima lagi, serah ke dia lah. Lakum dinukum waliyadin lah. Tu orang tak ada pemikiran tu. Kalau tak terima hak maklum, dia panggil sabit dengan dalil yang jelas. Dalil yang jelas, la ilaha illallah, afillahi syakun, adakah pada ada Allah, berkenaan dengan Allah Tuhan. Itu mundur syak lagi, istifham lil inkar, istifham lit taubih nama dia. Nak celah orang kafir, dia kata Allah tak ada tu, Allah nak caci. Allah menyabitkan kewujudan dia. Qidam. Ni orang salafi dia ingkar, dia kata tidak ada dalam Quran dan hadis menyabitkan qidamillah, kesediaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sifat dengan sedia kala, tak ada di dalam Quran, tak ada dalam hadis. Bid'ah menyabitkan, menyifatkan Allah dengan qidam. Itu mereka. Kenapa? Kerana tak ada pada masa Rasulullah, tak ada pada masa sahabat, tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran. Itu dakwa mereka. Sebab tu kalau kita ikut cara mereka tu, cepat alim tapi tak betul. Alim boleh cepat alim, oh tu tak ada, oh ni tak ada. Alim dengan tak ada ilmu nama dia. Dia nak alim dengan tak ada ilmu mudah. Alim dengan ada ilmu payah. Alim dengan ada ilmu kena belajar, tak ada. Kena tahu, kena hafal, kena baca, susah. Alim dengan tak ada ilmu mudah. Ni macam mana? Oh ni tak ada pada masa Rasulullah. Mudah ke tak mudah? Mudah.
Bolehkah tak boleh puji Rasulullah? Tak boleh puji, tak ada. Rasulullah tak bagi puji, tak ada orang puji Rasulullah. Mudah alim macam tu. Keturunan Rasulullah ada tak ada sekarang lah ni? Tak ada, pelesu semua. Kubur Nabi Hud betul ke ada di Yaman? Tak betul. Mari mana nak tahu kat mana kubur Nabi Hud? Senang lagu tu, senang. Dia panggil alim dengan tak ada ilmu, nama dia. Apa boleh ke alim dengan tak ada ilmu? Tak ada ilmu, dia tak panggil alim, dia panggil jahil. Orang alim, dia alim ambil pada ilmu yang bersifat dengan ilmu. Orang tahu. Kalau tak tahu, orang tu tak tahu, ni tak tahu, jahil lah tu, bukan ilmu. Sebab itulah cara salafi tu cara menjahilkan manusia lah dia. Buat manusia tu jahil. Sebab tu dia hari ni jadi jahil habis tu. Tak ada fokus kepada ilmu. Fokus kepada Nabi buat tak buat, Nabi tak buat. Hak ni tak ada hadis. Dia belajar tak hadis, tak juga. Ingat tak juga. Baba Gogun dia kata, ni tak ada hadis. Yalah, dia pun tak ada hadis hati. Dia belajar dengan tuan guru dia hak besar, Gogun tu lah. Tuan guru hak besar sekali hari ni. Kita semua pun Gogun tu lah jadi tok guru kita hari ni ya. Hak besar duduk situ. Maka Gogun dia tak ada ilmu. Orang isi dia macam mana, dia jadi macam tu lah dianya. Maki kita ahli sunnah wal jamaah, Masya Allah. Cuba kita tengok kitab Al-Asma' was Sifat bagi Imam Al-Baihaqi, kitab Al-I'tiqad bagi Imam Al-Baihaqi. Dia mendatangkan setengah daripada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qadim. Tu ulama kita, ahli ilmu sungguh. Dia cari dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih doa masuk masjid, a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Rasulullah ajar doa masuk masjid dan dia baca doa masuk masjid. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim. Aku berlindung dengan Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang mulia dan dengan kerajaannya yang qadim. Rasulullah mensifatkan Allah atau kerajaan Allah dengan kata qadim. Ada sifat kidam yang Allah sebut. Serta pula dalil di dalam agama bukan terhenti di atas zahir ataupun nas Quran dan hadis saja. Itu dalam agama dia bukan dalil hujah-hujah ni, hujah syar'iyah bukan terhad di atas nas Al-Quran yang sebut betul-betul lafaz dia dalam Quran hadis, bukan. Seperti qudrat, mana ada dalam Quran qudrat ada? Iradat ada dalam Quran. Tanya puak kita tak tahu semua dah. Kalau aling tak tahu, tak ada. Tu aling tak tahu. Tak ada. Hayat tak ada dalam Quran. Tak ada hayat, tak ada. Semua bila sifat 20 tak ada. Lebih lagi kaunuhu ta'ala qadiram, kau tak ada lagi. Kau tak jumpa lagi, tak jumpa. Kalau Allah mensifatkan dalam Quran, dia sebut dia qadir. Dia kata begitu. Bila kata qadir, yang bersifat dengan qudrat. Dia kata alim, dia yang bersifat dengan sangat mengetahui, maha mengetahui, bersifat dengan ilmu. Bila dia kata fa'alul lima yurid, kata dia tu bersifat dengan iradat. Gitu. Dia tak sebut kata dia ada iradat, dia tak sebut. Isi dia, tajuk dia tu dia sebut. Tu hak ulama kita ambil kesimpulan untuk nak ajar kita orang bodoh bila lagu ni. Untuk orang cerdik, innallaha ala kulli syai'in qadir. Orang bodoh-bodoh supaya kita Allah sifat dengan qudrat. Tu orang bodoh-bodoh apa kita. Ni ngaji bodoh ni. Ngaji untuk orang bodoh. Baru dia faham. Ngaji style orang cerdik tapi tu orang bodoh, tak erti siapa mati.
Allah bersifat dengan qidam, satu ada dalil daripada hadis, tak ada dalam Quran. Yang kedua, ijma' ulama. Dalil bukan khusus dengan nas Quran hadis, mafhum daripada Quran hadis boleh jadi dalil. Nama dia kita belajar di dalam bab berdalil mafhum. Dan satu pada dalil syarak, hujah syarak, ijma' ulama. Bahkan imam kita Syafi'i kata al-ijma' akbaru minal ahad. Ijma' ni lebih besar, lebih kuat daripada hadis ahad. Hadis sahih tapi tak sampai peringkat mutawatir. Kalau bertentangan dengan ijma', kena tolak hadis lagi, kena pakai ijma' ulama. Kena ikut ijma' ulama, kerana ulama dia tidak ijma' melainkan di atas dalil yang terang, dalil yang putus. Maka ijma' ulama kata Allah bersifat dengan qidam, tidak ada awal baginya. Lebih-lebih lagi dalil akli. Dalil akli sangat-sangat kuat. Kalau Allah tak qidam, dia bahru. Bila bahru, ada yang mengadakan dia, yang membahrukan dia. Allah bukan Tuhan, dia makhluk bagi yang lain. Boleh kata Rabbul Alamin, dia Tuhan bagi segi alam, dia sendiri alam, dia sendiri makhluk. Macam mana dia nak jadi Rabbul Alamin? Itu dalil akli nama dia. Wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, dan menyalahinya Allah, bersalahannya Allah, menyalahi bersalahan ta'ala lil hawadithi bagi segala hadis, segala yang baru. Semua perkara yang baru Allah bersalahan. Maka perkara yang baru kita belajar dengan cara pendek, dengan cara ijmal dua. Perkara baru ni ada dua aja. Satu dia nama dia jirim, yang kedua nama dia arab. Nama dia. Maka bila bagi jirim dengan arab tu, dia bagi terbit 10 perkara tu perkara baru, dipanggil maqulat al-asyarah. Kita nak kenal perkara baru, maqulat al-asyarah. Satu daripadanya jirim, yang lain pada tu arab, sifat nama dia arab. 10 perkara tu perkara baru. Nak kenal perkara baru, kita belajar 10 perkara tu. Kalau kita malas nak belajar 10 perkara, kita belajar dua. Kena dua, jirim dengan arab, dua tu. Jirim benda yang berketul, yang mengambil tempat, yang mengambil ruang. Kayu, batu, air, manusia, angin, semua tu nama dia jirim. Perkara hak berlaku di jirim, berlaku sampai pekat ada, panas, sejuk, merah, hitam, masih manis, itu nama dia arad, nama dia. Ulama falsafah, ulama sains, ahli sains, dia kata hak berlaku di jirim tu dia kira kata ada. Ulama ahli sunnah, ulama usuluddin, perkara hak berlaku di jirim tu ada hak sungguh saja, berlaku saja, nama amrun i'tibari. Pecah, patah, beripung, bercerai, berpakaian, berbaju, bersila, berdi atas, berdi bawah, itu nama dia perkara berlaku di jirim. Itu sungguh saja, bukan ada. Kita berbaju, kita pakai baju, keadaan kita pakai baju, ada ke tak ada? Ahli sains dia kata ada. Itu ada. Tu style bodoh-bodoh, ya mudah faham. Pakai baju ada ke tak ada? Ada. Kalau tak ada, tak panggil dia pakai baju, panggil dia telanjang. Tu mudah. Tapi hakikat yang sebenar, hak ada dua aja. Kita dengan baju. Pakai baju ada ke tak ada? Faham saja. Bila baju duduk di tubuh kita, nama kita berbaju. Kalau baju duduk di penyakuk, kita duduk kat sini, nama kita bertelanjang, nama dia. Gitu ya. Bila kita ambil baju sakut ke tubuh kita, ada tambah tak satu perkara? Tak ada tambah apa? Tambah nama, tambah bentuk ya.
kata oh ni berbaju. Bentuk rupa macam tu nama amrun i'tibari ataupun hal nama dia, istilah nama. Maka berbaju tu nama dia di dalam ahli sains dia panggil arad, satu perkara, hak lain pada jirim nama dia. Ada perkara tu, dia kira kata ada. Ulama yang tahqiq iaitu ulama kita ahli sunnah, ulama usuluddin, perkara tu bukan ada, wa emanya hal, wa emanya amrun i'tibari. Atau kalau kita belajar ada makulat, bila berbaju tu dia panggil satu keadaan nama dia milk, makulatul milk nama dia, milik. Dia letak nama tu. Maka Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan segala baharu, tak sama dengan jirim, tak sama dengan arad. Tak serupa. Maka ajaran salafiyah ajar hak ni hak besar, dia ajar Allah sama serupa dengan jirim. Sebab tu kata dia mujassimah, dia tu musyabbihah. Muhammad bin Karram itu hak salaf yang sebenar, tepat ikutan bagi salafiyah. Muhammad bin Karram ni iaitu seorang daripada pengasas bagi mazhab mujassimah daripada orang salaf. Dia kata Allah jismun, Allah jisim, la kal ajsam, tidak seperti segala jisim. Allah jisim. Kama dia ambil daripada dia pula Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mari pula dia kata Allah tidak menafikan dia di dalam tak menafikan kejisiman daripada dia di dalam Al-Quran. Nabi tidak menafikan kejisiman Allah di dalam hadis ada. Oleh itu boleh kita nak kata Allah jisim. Allah jisim. Bila Allah jisim mana Allah berketul, maknanya Allah berketul. Wal a'yadza billah. Itu ajaran salafiyah. Sebab tu dia boleh menyabit, dia kata Allah seperti Adam. Allah menjadikan Adam seperti dia. Khalaqallahu Adam ala suratihi. Allah menjadikan Adam di atas rupa Allah. Allah buat tak ada rupa Allah, bentuk Allah. Potongan, kalau bahasa petani panggil potong, bentuk dia tu. Bentuk Adam tu seperti Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh mengeluarkan buku di hari ni, bagi kepada percuma kepada orang awam, kepada orang-orang ustaz, dia bagi Aqidatu Ahlil Iman fi khalqi Adam ala suratir Rahman, nama tajuk buku dia tulis. Maknanya pegangan kepercayaan orang beriman tentang Allah menjadikan Adam di atas rupa Allah yang nama Rahman. Allah buat tu ada seperti dia dah. Begitu dia boleh berlafaz. Maka kita nak taruh amanah agama kepada mereka, boleh ke tak boleh? Sebab tu kita tak boleh taruh amanah kepada mereka. Tidak ada amanah ilmu. Tidak ada daripada seorang salah pun menyebut, mengisyarat kata Allah menjadikan Adam seperti bentuk Allah, seperti rupa Allah. Tak ada. Walaupun ada di dalam hadis tu ulama kita sudah berbincang, sudah tahu. Mereka hak salafi ni dia agak kata, dia merasakan kita kata ulama tak tahu hadis. Sebab tu dia kata kita kena kembali pada hadis. Kita ikut ulama tak tahu hadis. Hadis Allah khalaqa Adam ala suratihi, ulama tak tahu, dia baru tahu. Tu begitu dia merasakan kita. Wal a'yadza billah. Itu tak betul. Kita hak betul Allah tak serupa dengan mana-mana makhluk. Adam kah, lain daripada Adam kah? Tak ada. Laisa kamitslihi syai', la syabihalah wala mithlalah. Tidak ada yang serupa, syibih-syibih, dan tidak ada yang serupa betul-betul. Serupa betul-betul penuh dia panggil mithlu. Kalau serupa 70, 80, 90 dia panggil syabih. Kita Melayu kecek, orang petani panggil syibih. Budak ni syibih-syibih ayah dia. Syibih-syibih tu bahasa Arab lah syabih. Shibhu.
Dekat-dekat. Lepas tu ada yang cakap juga bahasa Melayu, meh-meh. Budak ni meh ayah dia. Sini cakap tak meh? Meh mak ni jatuh tapi meh mak, meh ibu. Meh tu bahasa Arab juga tu meh. Bukan bahasa Melayu. Bahasa Arab. Apa mislu tu? Mislu kita jadi Melayu meh, mis kita tinggal la jadi mis. Apa tu? So tu jadi ya, la jadi ha, jadi meh. Jadi hish. Asalnya misl. Budak ni mislu meh. Mes tu asal dia mes mak dia, mes bapak dia. Mes mana serupa meh hidung sama-sama kepek, kulit sama kelabu, tu macam dia panggil meh dia. Meh syibih kita cakap. Lepas tu bila kita cek bahasa Melayu kita banyak bahasa Arab duduk di dalam bahasa Melayu. Alhamdulillah, itu mana hubungan Melayu dengan Arab ni rapat. Bahasa dia pun ambil bahasa Arab. Kita belajar pun kitab bahasa Arab. Kita hubungan Arab, alhamdulillah. Melia kita. Kita bahasa kita guna bahasa Al-Quran. Cuma kita mempermelayukan. Banyak sangatlah, banyak. Tengok jamai ni barang jamai dulu, tak itu. Tu bahasa Melayu, jamai tu zaman. Zai bahasa Melayu jadi jin jamai. Barang ni barang lama jamai dah ni. Jamai tu zaman. Masa lepas dah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith wa qiyamuhu ta'ala binafsih. Ni kitab-kitab Melayu dulu dia terjemah berdirinya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sendirinya. Maksud bukan makna berdiri lawan duduk. Maksud dia la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassis. Tidak berkandak ia Allah kepada mahal zat yang dia ada padanya. Tak seperti masim, dia hajat pada garam yang dia nak ada padanya. Masim tu berhajat pada mahal, tu makna dia. Garam tu mahal bagi masim. Masim nama arad, masim tu sifat bagi garam. Allah bukan begitu. Dia hajat dia ada pada zat yang lain, dia sifat bagi yang lain, bukan. Itu makna qiyamuhu binafsih. Allah ada zat dia dengan zat dia, dia bukan ada di zat yang lain. Nafsi makna zat. Qiyamuhu binafsihi ay bizatihi. Wala mukhassis, dan tidak berhajat ya Allah kepada mukhassis. Apa mukhassis? Yang mengadakan dia, yang menentu dia. Perkara dulu dia boleh terima ada dan terima tak ada. Kamar dia nak ada dia kena ada mukhassis yang menentu. Semacam kita boleh ada boleh tak ada. Kita tak boleh ada sendiri. Tiap-tiap perkara yang terima dua belah, yang 50-50, dia tak boleh nak memberat diri dia sendiri. Dia nak pilih satu daripada dua tu tak boleh. Mana-mana satu pada dua dia nak pilih tak boleh. Dia kena ada benda luar yang lain mari menentu. Kita nak ada kita boleh tak nak mengada diri kita sendiri? Kita terima ada tak boleh. Bukti besar kita ada dah pun tak boleh nak mengada lagi. Cuba yang kuruh-kuruh mui gemak sikit hamu, tak boleh juga. Tu sudah ada. Pas belum ada, dia belum ada, dia nak mengada dia boleh tak? Lebih lagi lah. Masa ada pun tak boleh. Oleh itu bila perkara terima ada ni, bila terima ada terima tak ada, bila dia ada kena ada mukhassis nama dia. Maka Allah dia tidak hajat kepada mukhassis kerana dia ada sedia kala. Benda perkara baru berhajat pada mukhassis. Bila dia ada, dia tak hajat kepada yang lain, itulah nama qiyamuhu binafsih. Tuan. Sebab tu qiyamuhu kalau kita nak buat ayat lain, nak terjemah lain boleh. Kita katanya adanya Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya, adanya dengan dirinya. Begitu. Dengan sebab dia sendiri, tak ada sabit yang lain, tak ada sebab yang lain. Binafsih bisababi nafsihi bizatihi, ataupun dengan kata lain ada dia zati, ada dia yang bahasa zat dia, bukan bahasa aridi, bahasa kerana lain. Ya kena faham kat sini ya.
Salah satu pada kita nak faham nafsi makna zat, kita faham makna zati lawan dia aridi. Aridi ni makna kerana lain. Kerana lain. Zati ni bukan kerana lain. Dia sendiri gitu ya. Saya buat contoh seperti panah api dengan panah air. Api panah tu panah binafsihi, binafsiha. Kalau api bahasa Arab dia pakai muannas, dia kata binafsihi, dia kata binafsiha. Dia pakai taknih muannas. Api tu panah, zat dia dah jenis panah, dia tak kena ambil sumber panah dia pada yang lain, tidak tersebab daripada yang lain. Adapun kalau air panah, dia bukan diri dia jenis panah, air jenis dia panas ke sejuk? Sejuk lah, kita lawan panas sejuk. Ada air hak tak sejuk pun kita panggil air sejuk lah. Kama dia bila air panah, tentu bukan dia sendiri panah, bukan diri dia jenis panah. Panah air tu aridi, kerana lain, kerana api ke, kerana matahari ke, macamlah ada panah dia tu kerana lain. Maka Allah dia ada, dia zati. Tu kata qiyamuhu bi nafsihi ai bi zatihi, ada dia dengan zatnya sendiri. Tak ada hajat, tak ada kerana yang lain. Bukan ada orang yang buat dia, dia bukan kena ada di yang lain, tak ada. Kita kena kenal Allah begitu. Kalau kata Allah ada dengan sebab yang lain boleh ada, itu orang jahil dengan Allah, kafir. Ini nak melepas. Sebab tu dipilih sifat 20 ni sebagai nak mengenal Allah dan nak tolak kekufuran. Orang-orang kafir dia i'tikad Tuhan matahari Tuhan, Isa Tuhan, itu dia tak kena Allah. Isa kena jadi makhluk, maka makhluk dia bukan qiyamuhu bi nafsihi, dia ada dia dengan mukhassis, berhajat kepada fa'il, berhajat pada mujid, berhajat pada mukhassis. Bukan Tuhan tu. Matahari Tuhan ke? Bukan Tuhan, sebab dia makhluk, khalqu, kena jadi, kena cipta. Dia bukan binafsih, bukan qiyamuhu binafsih. Wal wahdaniyatu, dan wahdaniyah mana keesaan Allah. Wajib kita kena i'tikad, kita kena dia kata dia bersifat dengan satu ataupun bersifat dengan keesaan. Esa Allah Subhanahu wa taala. Yang inilah dipanggil ilmu ni ilmu tauhid, ilmu nak mengesakan Allah, nak menyabit kata Allah itu esa, dia satu di dalam bab ketuhanan, dalam tajuk ketuhanan dia sahaja, tidak ada yang lain. Makna esa Allah macam mana? Kena kenal detail begini. Ai la thaniya lahu, tidak ada yang kedua baginya, bagi Allah, fi zatih, pada zatnya. Tidak ada zat yang kedua yang jadi Tuhan, yang bersifat dengan uluhiyah, rububiyah. Tak ada. Allah al-awwal, Allah wahid. Kama dia ada boleh bilang yang kedua, yang ketiga, tak ada di sana. Allah wahid, la ilaha illahu, gitu ya. Satu, yang satu, tidak ada Tuhan lain padanya. Itu makna satu, tidak ada Tuhan yang kedua. Tuhan yang kedua ada ke tak ada? Kita kena kat situ, fokus kat situ sikit. Ada ke tak ada Tuhan lain pada Allah? Setengah kata jawab kata tak ada, setengah jawab kata ada. Betul hak mana? Setengah kata betul hak jawab kata tak ada, setengah kata betul hak jawab ada. Tak tahu hak mana lah. Kalau kata hak ada, nampak betul juga. Berhala tu Tuhan lain pada Allah, Nabi Isa Tuhan lain daripada Allah, Fir'aun Tuhan lain pada Allah, Namrud Tuhan lain pada Allah,
matahari, malaikat, Tuhan lain pada Allah. Betul tak betul ada Tuhan lain pada Allah? Tu kita kena faham, tu satu kekeliruan yang buat keliru. Orang yang tak belajar dengan cara detail halus, begitu dia berlakunya. Sebab tu bimbang bila kita hurai kita ulama ahli sunnah hurai la ilaha, tidak ada Tuhan yang maujud. Kita takdir khabala dengan kata maujud. Tidak ada Tuhan. Ilaha tu isim la kan? La yang beramal menasakkan isim meropokkan khabar. Khabala ghalib dibuang. Dia buang, tak ada khabar dia. Dia kata seperti kita kata aku tak ada duit. Gitu ya. Ya tak ada kena tambah dah, faham dah, buang dah. Tak payah kata aku tak ada duit, hak ada. Tak kena kata gitu. Dia buat dah khabar dia nya. Bila ulama ahli sunnah takdir gitu, tidak ada Tuhan hak bersifat dengan wujud, dia kata tak betul. Tak betul huraian tu. Sebab apa? Tuhan yang bersifat dengan wujud lain daripada Allah banyak, dia kata. Berhala Tuhan lain pada Allah bersifat dengan wujud. Matahari lagi, bulan lagi, Isa lagi, banyak. Kalau Tuhan orang Hindu kan, kalau saya dia ingat lagi jumpa dengan dia bercakap santai-santai dengan orang-orang ahli ahli ilmu, bicara tajuk beragama, tu kebik tajuk orang Hindu, orang India. Mereka iktikad lagu mana? Iaitu mereka yang orang Hindu yang masuk Islam, dia cerita di dalam akidah dia, dia iktikad Tuhan ni, Tuhan hak dia duk sembah 300 juta. Bukan 300,000, 300 juta Tuhan dia. Hak mana tak tahulah 300 juta. Kita nak bila pun tak tahu hak mana. Kita bila langit, bumi, air, semut, tak cukup 1 juta lagi. Malaikat semut tu pula, semut tu 100,000 tu Tuhan belaka semua. Kalau bila jenis tu tak boleh dah. 300 juta dia Tuhan di sisi puak dia. Tu ada ke tak ada tu Tuhan lain pada Allah? Di sisi bin Baz dia kata ada tu Tuhan lain pada Allah. Sebab tu kita kata la ilaha maujud, tak betul. Mau tengok dia fikir. Dia nak menyalahkan ahli sunnah tu. Dia tak sedar dah, dia jatuh parik pun tak sedar dah. Padahalnya itu bukan Tuhan. Tuhan ke? Matahari Tuhan ke? Isa Tuhan ke? Tuhan yang didakwa. Hak kita Tuhan yang sebenar. Hak ahli sunnah Nabi Tuhan hak sebenar tu tak ada bersifat dengan wujud, malaikat Allah. Betul betul. Sebab tu Allah satu saja, tidak ada Tuhan lain daripada dia. Wahdaniyah nama dia. Bahasa Arab, buat ayat bahasa Arab tu wahdaniyah. Di dalam Al-Quran Allah mensifatkan wahdaniyah dia dengan kata ahad dan mensifat dengan kata wahid. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illahu. Qul huwallahu ahad. Itu makna wahdaniyah Allah, tidak ada Tuhan yang kedua. Satu, wala fi sifati, tidak ada yang kedua pada sifatnya, sifat Allah. Zat tak ada, tapi sifat ada di yang kedua, ada sifat sama dengan sifat Allah. Itu nama bukan wahdaniyah. Mana ada di sana yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Dia bukan Tuhan. Dia bersifat dengan kuasa mutlak, boleh buat semua perkara mungkin, dia mengetahui semua perkara. Itu nama ada yang kedua. Hakikat tak ada, wahdaniyah. Bersifat dengan ilmu Allah saja, bersifat dengan qudrat Allah saja, bersifat dengan sama' basar Allah saja. Tidak ada di sana yang lain pada Allah bersifat dengan sifat rububiyah. Tak ada.
Oleh itulah bagi orang salafi ia hukum kufur. Orang mengadakan majlis Maulidur Rasul, kerana dalam majlidur Rasul menyabitkan sifat ketuhanan kepada Rasul. Ada kita dak baca dalam majlis Maulidur Rasul berbagai-bagai menyabit sifat ketuhanan kepada Rasul. Rasul tu raufum bil mukminin, raufur rahim bil mukminin, bersifat dengan kasih sayang lemah lembut dengan orang beriman. Maka sifat raufur rahim bil mukminin itu sifat Allah. Sifat siapa tu? Sifat Allah. Bila kita mensifatkan Rasul, nama kita mentasyrik, menyungutui Allah, jadi syiriklah. Rasul pun bersifat dengan raufur rahim, Allah sifat raufur rahim. Rasul mengetahui perkara yang gaib, maka yang mengetahui perkara gaib itu Allah. Bila kata Rasul mengetahui perkara gaib, nama tasyrik, kita menyungutui Allah. Sedangkan tidak ada yang mengetahui perkara gaib malaikat Allah. Maka natijahnya orang mengada majlis maulid, orang tu kafir, kufur. Betul dengan kita belajar, tak? Betul dengan hak kita belajar, tak ada yang kedua pada sifat Allah. Kita menyabit gitu, nama kita menyabit sifat yang kedua. Faham macam mana? Orang-orang tulis kitab-kitab maulid seperti Imam Busairi, orang waliullah, orang alim yang tulis kitab Barzanji, Imam Abu Ja'far Al-Barzanji Sayyid, seorang yang sangat alim. Dia ada ilmu tafsir, alim dia ada ilmu hadis, alim dia dalam ilmu tawarikh, alim dia dalam ilmu astronomi, ilmu falak. Dia alim berbagai-bagai. Jadi imam Masjid Madinah, dia jadi imam kat sana. Orang sangat-sangat alim. Dia tulis tajuk-tajuk perkara yang seperti itu. Mereka tak faham akidah ke, mereka nak kepada syirik ke macam mana? Cuba kita kembali kepada situ. Oleh itulah hak ahli sunnah kita ni hak betul. Kalau kita pergi dengan salafiyah, pergi dengan lain daripada ahli sunnah, kita akan jumpa dengan kesesatan. Kita hukum kufur, hukum syirik perkara yang bukan syirik. Kita akan temu perkara lagu tu, wal'iyadzabillah. Bila perkara bukan syirik kita kata syirik, bahaya. Perkara syirik kita kata tak syirik, bahaya juga. Bahaya kedua-dua. Yang naknya al-haq, kebenaran. Yang mana hak, itulah hak kita nak cari. Itulah ahlus sunnah. Sebab tu ahlus sunnah dinama dengan ahlul haqq, nama dia, ahli kebenaran. Maka bagi kita, ulama kita dia sangat alim, sangat mengetahui dengan kaedah agama. Disifatkan Rasul dengan raufur rahim, tidak jadi syirik. Kerana Allah sendiri mensifatkan Rasul begitu. Menunjuk kata dia kenal Allah, kenal Rasulullah lah tu ulama kita. Orang hak kata syirik, dia tak kenal Rasulullah, dia tak faham Al-Quran. Allah kata, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tu Allah sebut rasulun min anfusikum tu kena pada siapa tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita tu. Pas sifat dia, Allah sebut sifat nabi, azizun alaihi ma anittum. Tu satu sifat Rasulullah. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum. Tu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, yang keempat, bil mu'minina raufur rahim. Allah kata sendiri Nabi bersifat dengan rauf, Nabi bersifat dengan rahim, bil mu'minin. Apa? Syirik ke? Allah ajar syirik? Tak syirik, kerana rauf Nabi bukan sifat ra'fah Tuhan. Kita ada ke tak ada kasih sayang? Ada ke tak ada sifat kasih sayang?
Ada isteri tak kasih kat suami? Jangan sebut balik suami tolak terus lah. Ada sifat kasih sayang hak munasabah dengan kita. Bukan sifat kasih sayang kita sama dengan sifat kasih sayang Allah. Bila Nabi tahu perkara gaib, bukan tahu dengan nama Nabi Tuhan. Nabi sendiri cerita dia tahu perkara gaib. Berapa banyak di dalam hadis Nabi tahu perkara gaib. Kita boleh mensifat kata Nabi tahu perkara gaib. Dia sendiri pun royak dia tahu perkara gaib. Mana nak pergi jadi syiriknya? Kalau kata Nabi tahu perkara gaib, dialah Tuhan, dialah tahu sendiri, bukan Allah bagi tahu. Tu baru syirik. Susahlah. Sebab tu ilmu lah, ilmu belajar betul lah. Kita bahasa keliru, kita kembali pada ulama ahli sunnah wal jamaah. Insya-Allah hak ulama ahli sunnah ni memang yang betul. Memang betul. Dialah yang faham Quran dan hadis sungguh. Dia tahu ayat Quran. Macam mana yang saya sebut semadalah. Maknanya orang ahli sunnah ni dia faham semua. Dia bukan ambil secebis, ambil sebahagian dak. Khawarij dia ambil sebahagian Quran, dia tinggal sebahagian yang lain. Musyabbihah dia ambil sebahagian Quran, dia tinggal hak lain. Sebab musyabbihah ialah khawarij. Khawarij hak masa sekarang. Khawarij pada masa Sayyidina Ali satu, hak tu khawarij hak asal. Khawarij hak masa sekarang ialah musyabbihah. Musyabbihah, mujassimah, salafiyah. Wala fi af'alih, dan tidak ada satu yang kedua pada segala perbuatannya Allah. Perbuatan yang dok semua berlaku ni daripada Allah, tak ada daripada yang lain. Ada daripada yang lain dengan jalan usaha, dengan jalan sebab, bukan dengan jalan hakiki. Yang mengada dengan jalan hakiki Allah. Tu kita ahli sunnah. Baru kita tak keliru. Baru kita tak keliru. Rumah ni siapa buat? Kontraktor tu buat. Tak apa. Boleh macam tu. Sebab kita tak mengeliru. Sebab kontraktor tu dia orang usaha buat, bukan dia buat we ada. Kalau tak ada, yang buat we berlaku sungguh Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi, maka bermula ini yang tersebut ialah situ sifatin, 6 sifat. Al-ula, yang pertama nafsiyah. Yang pertama nama sifat nafsiyah. Nafsiyah maksud ia nisbah di atas nafsun. Nafsun makna zat. Nafsiyatun ay zatiyatun. Ini istilah. Wujud ialah sifat nafsiyah, bukan sifat ma'ani. Tu kalau kita nak supaya mudah faham, sifat wujud tu ialah sifat nafsiyah, yakni bukan sifat ma'ani. Maksud bukan sifat ma'ani, kita kena faham sifat ma'ani dulu. Sifat ma'ani iaitu sifat yang bangsa ada pada zat. Sifat tu diri dia ada. Ada pun wujud ni bukan diri dia ada. Sifat hanya dia nak mafhum pahaman zat, pahaman sifat tu ialah zat. Ada tu bukan lain daripada zat. Tak ada hak kata ada satu perkara pada zat nama dia ada, bukan. Kita kata kapas putih. Putih tu satu perkara, satu color, satu warna hak ada di kapas. Adapun ada kapas semacam putih tu ke? Ada satu perkara nama ada duduk di kapas. Tak ada. Bukan. Ada tu nak cerita diri kapas tu lah. Ada kapas. Bukan nak kata color ke satu perkara ada. Bukan perkara ada di zat ada. Dia nak cerita zat aja. Ada kapas. Seolah-olah ada kapas tu yang satu dah lah tu. Tapi ada faham lain. Kapas tu faham lain. Ada tu nama sifat. Kapas tu nama zat. Gitu je. Lepas tu diberi nama wujud tu sifat nafsiyah, sifat yang bangsa zat. Sifat yang tak ta'akul, tak boleh faham zat, malaikat kena dia. Kalau tak ada dia tak boleh nak faham zat. Tak boleh nak kata kapas kalau tak ada kapas. Tu gitu ya. Susah nak faham sikit. Faham zat ni gitulah.
iaitu dia bukan sifat yang bahasa ada lain daripada zat, tak ada. Dia tak lebih daripada diri zat, tak ada hak suku daripada diri zat, tak ada. Wahiyal wujudu wal khamsu ba'daha, dan 5 yang kemudian padanya salbiyah, sifat yang bahasa ternapi. Hak yang selepas pada wujud, iaitu qidam, baka, ke semua tu, itu dipanggil pada istilah nama sifat salbi, sifat negatif, sifat hak tak ada satu perkara di Tuhan. Dia bukan ada. Kalau kata putih tu ada, kalau kapah itu lama. Kapah lama tu bukan ada tu. Lama tu maknanya kemarin sudah ada, kemarin dah ada. Tu makna lama dia. Maknanya sifat qidam, sifat yang bahasa salbi dengan makna tak ada awal. Bila kata tidak tu bahasa Arab panggil salbun namanya. Bahasa kita standard kita Malaysia panggil pun negatif tu. Negatif. Sifat menunjuk di atas makna, pengertian dia negatif. Tak ada awal, tak binasa, tak serupa, tak berbilang, tak hajat pada yang lain, tak. Dia panggil salbi nama dia. Qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu, adaniah, nama sifat salbiyah. Dia bagi sifat. Sifat ni ada jenis sifat hak salbi begitu, ada jenis sifat hak ada di zat, itu dinama dengan sifat ma'ani nama dia. Inilah hak kita nak masuk. Mari kepada yang seterusnya, iaitu summa sab'u sifatin, kama dia 7 sifat. Thumma yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin, kama dia wajib baginya Allah Ta'ala 7 sifat. 7 sifat ni tusamma, yang dinamo akan dia 7 sifatil ma'ani, dinamo dengan sifat ma'ani. Sebab dinamo dengan sifat ma'ani, dengan sebab dia ada makna dia, ada diri dia pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dibagi sifat kepada 3 atau 4, iaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani. Imam As-Sanusi dia bagi 4. Satu lagi yang kemudian sifat ma'nawiyah. Kita tengok pada jam tu agak siapa yang kita buat jadual lah, lebih dah sikit. Kita tak boleh nak teruslah, takat itulah dulu. Kita tengok insya-Allah kita nanti sisi berikutlah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wahiyal qudratu wal iradah. Esok sama mula. Apa nak tunggu.